Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Balkis binti Karo Effendi dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk Dekolonisasi Ilmu Bukti Institusi Pengajian Tinggi di Hakis. Jadi, apa itu dekolonisasi? Dari sudut bahasa, istilah dekolonisasi amat berkait rapat dengan istilah koloni dan kolonisasi. Koloni bererti tanah jajahan, manakala kolonisasi bermaksud proses menjadikan sesuatu wilayah sebagai koloni, iaitu penjajahan. Dekolonisasi bererti proses membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajah. Dari sudut istilah, kolonisasi bermaksud suatu proses atau keadaan iaitu sistem kuasa berpusat mendominasi tanah jajahan baharu yang berada di kawasan sekitarnya. Keadaan ini menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk kepada kuasa penjajah dalam pelbagai aspek seperti fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Manakala istilah dekolonisasi adalah bersifat derivatif kepada istilah kolonisasi. Berdasarkan buku Model Falsafah dan Isu Semasa yang ditulis oleh Amran Muhammad, dekolonisasi bermaksud membebaskan diri dari segi material, mental, pemikiran dan pengaruh kolonial. Ia terbukti bahawa pengaruh-pengaruh kolonial masih wujud dalam masyarakat kita sehingga ke hari ini. Malah, pemikiran ahli falsafah barat dahulu juga telah mempengaruhi tindak tanduk manusia sehingga memberi impak dan kemusnahan terhadap alam sekitar sehingga ke hari ini. Kita juga cakna bahawa pengaruh barat adalah satu kuasa yang telah mempengaruhi sejarah dunia pada beberapa abad yang lepas melalui satu proses modernisasi yang begitu hebat dan pesat. Tambahan juga, ia mempengaruhi proses modernisasi di seluruh dunia. Selain itu, dekolonisasi merujuk pada proses politik, ekonomi dan budaya di mana sebuah wilayah atau negara yang sebelumnya menjadi koloni mencapai kemerdekaan dan membebaskan diri dari penguasaan kolonial. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan politik, sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan dan mengembalikan kedaulatan kepada penduduk asli. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Tiada kejayaan yang boleh dikecapi tanpa menghadapi cabaran dan rintangan. Dalam usaha menjayakan dekolonisasi ilmu di institusi pengajian tinggi, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dan antaranya ialah ideologi barat. Serangan ideologi barat terhadap pemikiran mahasiswa di institusi pengajian tinggi kini kian berleluasa. Mahasiswa diserang oleh beberapa ideologi barat yang merosakkan pemikiran. Antaranya ialah ideologi materialisme. Ini merupakan ideologi manusia mengenai setiap kehidupan bersandarkan kepada material dan kebendaan. Kayu pengukur kejayaan seseorang itu adalah kebendaan semata-mata dan bukan lagi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Seterusnya, ideologi pluralisme juga merupakan ideologi barat yang kini merebak di kalangan pelajar. Ideologi ini merupakan fahaman yang menganggap bahawa semua agama adalah sama. Antara teras pemikirannya adalah semua agama mampu mencapai realiti hakikat yang sebenar, dan ini bermakna secara tidak langsung kita telah mengiktiraf bahawa kepercayaan dan agama itu tidak eksklusif kepada penganutnya. Antara bahaya pemikiran pluralisme dalam kalangan mahasiswa adalah kerana pluralisme adalah agama yang sangat berpotensi untuk menghakis kemurnian akidah seseorang pelajar, terutamanya para penganut Islam. Selain mampu membuka pintu kesyirikan dan kekufuran, ia juga boleh mencetuskan pertelingkahan dan perselisihan faham sesama Islam dalam bab akidah. Selanjutnya, hedonisme adalah satu ideologi barat yang diwujudkan dengan gaya hidup untuk menjadikan kenikmatan dan keseronokan sebagai tujuan utama kehidupan. Sejajar dengan perkembangan semasa yang menumpukan kepada teknologi dan media baharu,
terharu. Secara langsung, kehidupan merupakan sesuatu keperluan masyarakat, terutamanya di kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Dari sudut Islam, penganutnya dibenarkan untuk berhibur selagi tidak melampaui batas syarak. Kemahuan untuk berhibur dan cintanya manusia kepada kecantikan serta keindahan merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Malah terdapat satu hadis berkenaan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu merasa takut menjadi munafik kerana beliau merasa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhibur bersama keluarga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk beribadah, dan jika hati kamu sentiasa sama seperti sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Riwayat Sahih Muslim 2750. Hadis di atas menjelaskan bahawa Islam tidak melarang berkenaan hiburan, namun perlu bagi seseorang mukmin meletakkan ketetapan bahawa Islam tidaklah membuka ruang hiburan dengan seluasnya sehingga tidak ada batasan sesama sekali. Realitinya, kebergantungan individu terhadap hiburan menunjukkan perkembangan yang semakin kronik apabila hiburan tersebut mampu meninggalkan kesan buruk kepada institusi sosial. Perkara ini amat merunsingkan apabila generasi muda menjadi golongan yang mudah terpengaruh dengan hiburan sehingga mendatangkan kepincangan sosial. Sekularisme. Sekularisme ini memisahkan agama daripada kehidupan harian. Ideologi ini mengajar kita untuk meminggirkan pendapat dan pandangan yang diberikan oleh golongan agamawan. Ia menunjukkan sifat yang anti-agama dan menolak habis-habisan peranan agama dan ketuhanan. Pengaruh sekularisme ini dibawa oleh penjajah yang mengakibatkan konflik pegangan agama dalam kalangan umat Islam dan secara tidak langsung akan membawa seorang Muslim kepada penolakan untuk berlaku taat kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara terangnya ini membolehkan keputusan seorang individu itu dibuat tanpa berlandaskan agama Islam. Matlamat sekularisme ini adalah untuk menutup sebarang hubungan alam ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ideologi ini tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, tetapi mereka menggantikan ia dengan teori-teori falsafah-falsafah dan konsep-konsep berdasarkan dan bersumberkan atas fikiran akal manusia. Cabaran seterusnya, pengaruh media massa juga merupakan salah satu dari cabaran dekolonisasi ilmu. Dengan adanya media massa, generasi muda zaman sekarang semakin terbuka terhadap pengaruh asing dan mula lupa akan jati diri. Hal ini kerana mereka menganggap institusi sekarang semakin ketinggalan zaman dengan pandangan barat sejak datangnya kehadiran media massa. Media massa sering cenderung mencipta stereotip atau memberikan gambaran umum terhadap institusi pendidikan tanpa mengambil kira keagamaan dari segi syariah dan perbezaan antara satu institusi dengan yang lain. Pemberitaan media lebih fokus kepada aspek-aspek yang bersifat kontroversial atau eksotis. Maka sejarah lokal dan nilai-nilai budaya asli mula terabai. Pemahaman yang dangkal terhadap warisan budaya ini dapat menciptakan kesenjaan pengetahuan di kalangan generasi muda yang kemudian mempengaruhi pendidikan formal di institusi pendidikan. Cabaran yang seterusnya, kurang kefahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam. Lahir dalam Islam bukan satu jaminan kita memahami Islam sepenuhnya. Kesyukuran menganut Islam secara warisan perlu dibuktikan melalui proses belajar dan terus belajar. Sekiranya tradisi praktikal agama hanya diwarisi secara pass baton, akan menyebabkan agama kurang difahami dengan baik sekaligus menyebabkan kekeliruan. Tidak semua yang datang dari barat perlu ditolak. Bahkan, banyak juga kebaikan yang boleh diambil oleh pihak institusi pengajian tinggi. Akan tetapi, ia memerlukan saringan dan penelitian supaya tidak menerima bulat-bulat
tanpa sebarang keraguan. Apabila kurang pendedahan dan kefahaman tentang agama, maka pihak yang bertanggungjawab dalam institusi pengajian tinggi akan membiarkan pemikiran dan budaya barat terus mempengaruhi diri dan minda mahasiswa, sedangkan Islam merupakan agama yang menuntut kepada kefahaman dan pengamalan bagi mencapai kesempurnaan aspek kehidupan yang merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Kesungguhan musuh Islam tidak akan berhenti untuk mencampuri urusan kehidupan umat Islam dengan pelbagai pendekatan. Institusi pengajian tinggi tidak terkecuali dalam sasaran musuh Islam. Kemerosotan nilai-nilai Islam dan akhlak membawa kepada kehancuran sebuah tamadun. Menurut Ibn Khaldun 2002, faktor kehancuran tamadun adalah disebabkan keruntuhan akhlak dan moral serta nilai manusia. Justeru, institusi pendidikan merupakan komponen terbaik bagi membina dan menyemai nilai-nilai yang mulia serta pemupukan ilmu yang positif di mana pendidikan akan memacu kepada perubahan dan kemajuan sesebuah negara. Cabaran yang terakhir ialah kurang pendedahan terhadap warisan negara. Pada era pasca modernisasi ini, rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Ironinya, pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kini, khususnya golongan muda. Semakin pesatnya kemajuan fizikal telah mengakibatkan peminggiran terhadap nilai-nilai dan warisan nenek moyang. Kita tersesat dalam laluan masa yang membawa kita jauh dari akar-akar tanah air. Kemajuan yang terasa namun pesona warisan terkubur dalam sepi zaman. Serunya awan sejarah yang terlupa. Kurang pendedahan terhadap warisan negara menjadikan mahasiswa kini semakin alpa dan lalai dipengaruhi oleh budaya barat. Generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris masa depan mempunyai pengetahuan yang amat cetek mengenai negara sendiri lantaran kurang minat terhadap menghayati sejarah tanah air. Ini merupakan krisis terbesar yang berlaku di negara kita dan menyebabkan budaya barat mengambil alih warisan dan budaya Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabil bin Husaini dan saya akan membentangkan tentang usaha untuk mengatasi cabaran dekolonisasi ilmu. Usaha yang pertama ialah mengadakan program latihan khusus. Tidak dapat disangkalkan lagi bahawa bidang yang paling terkesan dengan kolonisasi adalah sistem pendidikan. Mewujudkan program latihan khusus bagi mengawal dekolonisasi ilmu merupakan langkah dan usaha yang dapat mengukuhkan lagi institusi pengajian tinggi di sesebuah negara. Ia juga bertujuan untuk mengatasi pengaruh kolonial dalam pengetahuan dan sistem pendidikan. Program latihan khusus harus menciptakan kesedaran tentang pengaruh kolonial mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman masyarakat hingga ke hari ini. Ini melibatkan penerusan bagaimana kolonialisme telah membentuk disiplin ilmu, kurikulum dan bahkan nilai-nilai epistemologi. Di antara pendekatan berkesan yang boleh dilaksanakan adalah dengan mewujudkan program latihan kesedaran Islam. Institusi pengajian tinggi boleh melibatkan program latihan yang memberikan kesedaran kepada pelajar tentang nilai-nilai Islam, etika dan moral. Ini dapat membantu mereka membezakan pengaruh dan naratif yang disebarkan dari barat dan memperkuatkan lagi fahaman mereka untuk menghadapi pengaruh luar yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang kedua ialah berusaha mengenal Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis dipenuhi dengan rujukan dan serta dorongan terhadap umat Islam agar menuntut ilmu, mempelajari, menganalisa dan menggunakan akal semaksimum yang boleh untuk memanfaatkannya. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama peradaban manusia di samping akal fikiran lengkap merangkumi seluruh aspek kehidupan dan membacanya sahaja sudah dianggap ibadah. Maka dengan itu, setiap Muslim haruslah berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan Hadis serta beramal dengannya. Sekiranya umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, mereka tidak akan sesat dan mudah terpengaruh dengan duniawi yang hebat dan mencabar keimanan mereka pada era globalisasi ini.
Usaha yang ketiga ialah berfikir secara analitikal. Berfikir secara analitikal amat penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga telah menyebut banyak tentang pentingnya berfikir dengan sebab yang munasabah. Jika kita dapat sesuatu berita, kita perlulah mengkaji dan meneliti tentang berita itu sama ada sahih ataupun tidak. Jika kita mendapati berita itu palsu, kita perlu elakkan menyebarkan berita itu. Dengan cara ini, kita dapat memupuk peribadi Muslim yang sejati kerana mengikut ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, kita hendaklah berfikir secara analitikal untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingini, seperti cabaran dekolonisasi ilmu. Usaha yang keempat ialah kerjasama bersama komuniti tempatan. Penglibatan komuniti adalah penting bagi merancang sesebuah pembangunan yang mapan. Keterlibatan komuniti adalah tonggak utama dalam pembangunan sesebuah komuniti. Perlu difahami teori pembangunan komuniti dengan menjelaskan konsep komuniti. Istilah komuniti ialah sekumpulan masyarakat yang berjumlah kecil dan tinggal di suatu penempatan dan mempunyai struktur organisasi untuk pengurusan pertempatan. Bekerjasama dengan komuniti tempatan dapat mengingatkan kita tentang budaya tempatan dan ini dapat mengelakkan daripada kita dekolonisasi ilmu daripada barat. Usaha yang terakhir dan kelima ialah peninjauan semula ke kurikulum. Peninjauan semula ke kurikulum di institusi pengajian merupakan langkah proaktif untuk mengadaptasi pendekatan pendidikan kepada keperluan semasa. Dalam menangani cabaran dekolonisasi, kurikulum memainkan peranan utama dalam memperkukuhkan pendedahan terhadap nilai-nilai warisan negara. Usaha ini melibatkan kajian semula struktur dan isi kurikulum sedia ada untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan kelestarian nilai-nilai tradisional. Semua usaha yang telah dijelaskan tadi dapat membantu kita untuk mengatasi cabaran dekolonisasi ilmu di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Niki Elisha binti Zailan dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesan positif dan negatif inisiatif dekolonisasi ilmu. Inisiatif ini mampu memberikan impak yang positif untuk mencorak kembali kebangkitan kebudayaan tempatan. Dekolonisasi ilmu ini merupakan salah satu cara atau usaha untuk penyahbaratan, yakni membuang pengaruh keilmuan menurut pandangan Barat dan membina kembali keilmuan serta mencorak kembali menurut kearifan setempat. Kearifan tempatan ialah pada setiap bangsa ada lataran yang mewarnai cara kehidupan. Secara ringkasnya adalah usaha untuk kembali berpaut kepada khazanah keilmuan setempat yang sedia ada di persekitaran masyarakat asal sebelum dicemari oleh penjajah. Antara kesan positif inisiatif dekolonisasi ilmu ini adalah ia dapat memulihkan identiti kebudayaan. Inisiatif ini dapat memberikan tumpuan kepada pemulihan identiti kebudayaan tempatan yang mungkin telah dilupakan atau diabaikan akibat daripada peredaran zaman, pengaruh barat dan sebagainya. Dengan inisiatif ini, ia dapat membantu pelajar untuk memahami identiti kebudayaan kita dengan lebih baik dan dalam masa yang sama, ia dapat membantu untuk menyusun semula cerita sejarah yang sebenar dan mewarisi kearifan tempatan. Seterusnya adalah dengan memperkenalkan pelbagai perspektif dan pendekatan dalam kurikulum untuk meningkatkan kepelbagaian pemikiran di kalangan pelajar atau masyarakat. Ini dapat merangsang kepelbagaian pemikiran, memperluaskan pandangan dan membuka minda terhadap perspektif yang berbeza. Proses ini dapat membantu pelajar atau individu untuk lebih
menjadi lebih kreatif, ethically dan kritis terhadap pengetahuan yang diterima. Seterusnya adalah dapat menanangi kekeliruan sejarah. Dengan menekankan dekolonisasi ilmu ini, ia dapat membantu untuk menangani kekeliruan sejarah dan membantu untuk membetulkan dan kembalikan tentang sejarah yang sebenar yang mungkin telah dilupakan atau diabaikan semasa penjajahan berlaku. Akhir sekali adalah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Menurut Tengku Ibrahim Helmi, di dalam penulisan beliau bertajuk Secularism, bermaksud dan berpendapat bahawa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Islam juga mewajibkan bagi setiap Muslim dan Muslimat untuk menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bermaksud menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam dan menuntut ilmu akan didoa keampunan oleh semua termasuk ikan-ikan di lautan. Hadis riwayat Muslim. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu adalah supaya kita tahu dan dapat membezakan di antara hak dan batil. Seterusnya adalah kesan negatif inisiatif dekolonisasi ilmu ini. Walau bagaimanapun ia membawa kesan yang baik, ia takkan terlepas daripada cabaran dan kekangan yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan inisiatif ini. Yang pertama adalah cabaran untuk mengimplementasikan kepada pelajar-pelajar adalah salah satu halangan yang besar, cabaran yang sangat mencabar. Inisiatif ini memerlukan perubahan berjalan dengan secara berterusan dan memerlukan sumber daya yang cukup untuk memastikan matlamat ini berjalan secara efektif. Kekurangan atau kekangan sumber daya ini termasuklah tenaga pengajar dan bahan pengajaran dapat menghalang usaha ini. Selain itu, akan terjadinya tentangan terhadap perubahan daripada beberapa pihak yang boleh menjadikan perkara utama untuk menghalang matlamat dekolonisasi ini. Seterusnya adalah penolakan terhadap perubahan. Sebahagian pihak mungkin menolak perubahan ini kerana ia dianggap sebagai ancaman kepada nilai-nilai, norma-norma yang telah mereka biasa lakukan dan diterima oleh semua masyarakat dan pelajar. Penolakan ini dapat memperlambatkan proses atau kemajuan melaksanakan dekolonisasi ilmu ini. Seterusnya adalah isu pengajaran dan penyelidikan. Apabila adanya cabaran dalam menyelaraskan kehendak industri dan pasaran tenaga dengan perubahan dalam silibus atau kurikulum dan penekanan pada aspek tempatan, ia boleh dijadikan ini boleh berlaku atau terjadinya ketegangan antara keperluan ekonomi ataupun keperluan akademi atau kehendak ekonomi. Yang saya boleh simpulkan, kesimpulannya adalah kesan daripada inisiatif dekolonisasi ilmu di Universiti di Malaysia menyediakan peluang untuk pentingnya untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi, mengembalikan identiti kebudayaan dan menyimbangkan dalam ilmu pengetahuan di kalangan pelajar. Walau bagaimanapun, ia juga melibatkan cabaran dan risiko yang perlu diatasi dengan bijak untuk memastikan keberkesanan dan keadilan dalam sistem pembelajaran tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Inisiatif dekolonisasi ilmu memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian budaya dan warisan negara daripada ideologi barat yang mungkin merosakkan integriti kebudayaan tempatan. Kepentingan inisiatif ini adalah amat signifikan dan beberapa aspek perlu ditekankan untuk menjelaskan keperluannya secara menyeluruh. Pertama sekali, inisiatif dekolonisasi ilmu berperanan sebagai benteng utama untuk melindungi warisan budaya tradisional yang semakin terancam oleh arus globalisasi.
Kelestarian warisan ini tidak hanya tentang menjaga sejarah, tetapi juga tentang melestarikan jati diri dan identiti sebuah bangsa. Cintailah negara Malaysia seperti mana Rasulullah SAW amat menyayangi Mekah, dan jauhkan Malaysia daripada kerosakan agama dan pemikiran seperti pemikiran liberal yang merosakkan kefahaman anak muda tentang Islam. Seperti riwayat Al-Tirmizi, aku tidak temui negeri yang lebih baik daripada engkau, wahai Mekah, dan tidak ada negeri yang lebih aku sayangi dari Mekah. Kalaulah bukan kerana kaummu, iaitu kaum Quraisy, telah menghalauku, aku tidak akan tinggalkan negeri ini. Kedua, ketidakmampuan untuk mengekalkan kebudayaan sendiri boleh mengakibatkan kehilangan imej negara dan masyarakat dalam masa yang singkat. Pentingnya kebudayaan dalam kehidupan sesebuah bangsa tidak boleh diabaikan, sebagaimana pepatah mengatakan, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Kebudayaan adalah aspek yang menentukan kekuatan dan daya tahan suatu masyarakat dalam menghadapi cabaran luar. Ketiga, semasa negara-negara dunia ketiga menjadi tanah jajahan penjajah barat, pemikiran anak negara juga dipengaruhi secara mendalam. Oleh itu, inisiatif dekolonisasi ilmu membantu memerangi pengaruh asing yang mungkin merosakkan pemikiran, nilai dan identiti tempatan. Ini juga membuka ruang kepada masyarakat untuk mempertahankan dan menghargai kearifan tempatan tanpa campur tangan ideologi luar. Keempat, dalam konteks masyarakat Islam, dekolonisasi ilmu sangat penting untuk mengekalkan keharmonian dan keamanan setempat. Mengambil kira aspek agama dan budaya tempatan yang kuat, inisiatif ini membantu menyatukan masyarakat dalam memahami keunikan dan perbezaan setiap komponen dalam kebudayaan mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, Al-Qardawi 2000 menulis dalam bukunya, masyarakat adalah umpama tapak semaya yang bercambar di atas benih individu, udara dan mentarinya. Perumpamaan di atas jelas memberi gambaran penting suasana masyarakat yang baik, dan lantaran inilah kata-kata Al-Qardawi. Dan yang terakhir ialah yang kelima, inisiatif dekolonisasi ilmu tidak hanya menjadi tanggungjawab institusi pengajian tinggi ataupun golongan intelektual, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab bersama setiap anggota masyarakat. Menurut Hairani 2007, konsep pembangunan dibina melalui kerjenihan jiwa dari hati budi setiap individu, dan daripada asas ini, ikatan kemasyarakatan dapat dijalankan dengan kuat bagi menjamin konsep ketahanan ummah dan negara. Dalam kesimpulannya, inisiatif dekolonisasi ilmu adalah langkah yang proaktif untuk mengekalkan keharmonian identiti dan kebudayaan sebuah negara. Berdasarkan perbincangan ini, adalah jelas terdapat perbezaan pandangan antara perspektif Barat dan pandangan masyarakat. Oleh itu, diperlukan proses dekolonisasi untuk menyabaratkan elemen sekular dan memulihkan ilmu serta sistem dengan menyertakan unsur-unsur kearifan tempatan, terutamanya dalam bidang falsafah ilmu. Topik ini memainkan peranan penting untuk menghapuskan pengaruh kolonial dan menghilangkan dominasi dan mengawal intelektual yang mungkin berasal dari pengaruh kolonial dalam struktur institusi pengajian tinggi. Meskipun institusi pengajian tinggi memainkan peranan utama dalam menyebarkan pengetahuan, bukti menunjukkan bahawa banyak dari mereka masih terhakis oleh pengaruh Barat yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi sejarah serta pengetahuan masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.